Marilah kita memanfaatkan sakit-baki usia kita ini untuk melakukan ibadah demi ibadah, dan ibadah yang besar bagi kita memperkenalkan diri kita kepada Allah dan Rasul adalah ibadah dalam kita belajar ilmu. Dengan belajar ilmu kita akan memperbaiki segala macam dalam kehidupan kita itu, insya-Allah, terutama dalam kita mengakrabkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, menyambung pengajian kita dalam buku kita ni. Hari tu kita habis di muka surat 13, 14, 12. Hari ni masuk tajuk baru kan? Okey, hari ni kita masuk tajuk baru, dalil Al-Quran tentang penyakit. Orang duk kata sakit. Siapa cerita? Quran cerita. Itu. Bukan orang cerita. Selalu saya katakan, jangan dengar apa orang kata, kerana ramai orang kata itu dusta lagi auta, sukar nak jumpa fakta. Tu kan ya. Macam-macam cerita. Kita didatangi dengan penyakit apa, COVID-19 kan, coronavirus, dan itulah ini apa, mesti ada asbab, punca, dan mesti ada obatnya. Tapi kenapa manusia tak jumpa? Disebabkan kepakaran manusia itu dia ada had tertentu. Lepas tu saya selalu pesan, ni tadi kuliah zuhur saya di Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM KL Central. Saya pesan, tolong jangan takutkan virus lebih daripada takutkan Allah Ta'ala. Sekarang salam pakai siku, kan tu, pakai kaki, ya Allah, kan, udah dah, kan, udah dah, jangan risau sangat. Kan Nabi pesan pada kita, kalau Allah dia nak bagi, tak ada siapa pun boleh halang. Tapi kalau Allah memang tak mau bagi, tak ada siapa pun boleh tolong dia. Jadi simple, sangat-sangat simple dalam kita memahami agama kita ini. So kita don't worry and always be happy ya. Tu kan. So keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Dalam keadaan yang macam ni, bacalah doa yang selalu keluar di Facebook tu. Masalahnya tak hafal, baca lalu gitu, baca lalu 60 kali baca. Kena hafal lah. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Hak tu hadis sahih. Ulang. Udah tak reti benar lah, awak tu Jawa, tak faham bahasa Arab. Macam mana doa? Ya Allah, ya Tuhanku, ku mohon padamu ya Allah, hindari aku dari segala macam penyakit yang berjangkit ini ya Allah. Udah selesai. Ya, yang best sekali adalah kita boleh pegang macam mana Nabi Ibrahim pegang ketika dia nak dilempar ke dalam api. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Udah selesai, habis. Yang lain kita usahalah, insya-Allah ya. Baik. Pertamanya dalam bab dalil Al-Quran tentang penyakit ini, haruslah diketahui bahawa penyakit itu terbahagi kepada dua bahagian, iaitu penyakit batin dan penyakit zahir. Penyakit batin yakni penyakit ruh atau penyakit perasaan, yakni penyakit hati, penyakit akal fikiran. Orang lain tak boleh baca penyakit kita. Kadang-kadang kita pun tak perasan, rupanya penyakit kita lebih teruk pada penyakit kencing manis, penyakit dengki dengan orang, penyakit suka fitnah orang. Itu penyakit itu. Penyakit tak senang hati tengok orang senang. Itu kan ni. Tak senang hati, itu bahaya tu, penyakit hati. Jadi penyakit yang ni kita tak bincang lah. Penyakit ini kita duk baca dalam kitab, selalu ingat, kita selalu minta pada Allah Ta'ala supaya jauh setan daripada kita. Penyakit hati ni punca dia first sekali setan lah. First sekali setan ni aduwwum mubin. Apa dia? Aduwwum mubin, musuh yang amat nyata. Kedua, hawa nafsu. Itu penyakit hati. Ya, dua asas yang ni pun dah cukup besar dah, yang boleh mengganggu gugat amalan kita. Penyakit ini, ya, baik. Penyakit hati tak boleh dirawat melainkan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita cubalah rawat dengan buat apa? Baca Quran. Kan ya? Buat apa? Zikrullah. Okay? Insya-Allah kalau makan buah kurma tak jadi.
Kalau minum air zam-zam, kau minumlah satu perigi sekalipun, boleh kembung je perut. Kan? Jadi buat apa? Istighfar, minta ampun, baca Quran, zikrullah, iaitu penyakit hati. Yang kita nak bincang adalah penyakit zahir, penyakit yang terbit daripada zahir, yang boleh nampak di jasad, daripada hujung kepala sampai hujung kaki, yang zahir nampak, dan benda tu dapat kita tak suka, tu nama sakit lah tu. Okay, insya-Allah. Baik. Al-Quran menceritakan pelbagai bentuk kewujudan penyakit batin dalam surah Al-Baqarah, yakni surah kedua ayat yang ke-10. Kita nak bincang daripada Al-Quran. Ada penyakit hati atau penyakit ruh dan penyakit batin ni Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakit yang ada dalam hati mereka. Dan walahum azabun alim, yang tunggu mereka itu siksa yang maha pedih. Kanu yakdzibun, atas apa pembohongan mereka, pendustaan mereka. Surah Al-Baqarah ayat 10 kata manusia ni dalam hati mereka ada penyakit dengki, amarah, tak senang hati dengan orang lain, su'uzan, prasangka buruk dengan orang. Orang bukan tahu. Penyakit hati ni macam puasa. Orang bukan tahu kita puasa. Nampak muka tu bukan main lah, macam puasa. Rupanya kenyang senawa tu. Kita tak tahu. Memang tak tahu. Maka so dalam hati kadang-kadang tu tengok, Masya Allah penampilannya, tengok memang alim lah, banyak ilmu, abid lagi, banyak ibadat, tapi dalam hati tak ada siapa pun tahu. Maka sebab tu bila kita biarkan fi qulubihim maradun, bila kita biarkan penyakit tu ada dalam hati kita, fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakit tu lagi. Apa maksud Allah tambah? Allah biar. Dan orang yang ada penyakit hati, dia tak rasa dia sakit, dia rasa dia sihat aja. Orang yang ada keji manis, dia tahu dia sakit. Orang yang dah asma gitu, tahu dah. Oh, nak mati dah, dia tahu. Tapi orang sakit hati, dia tak. Tapi kalaulah dia layan sakit hati dia tu, ada sifat kedengkian yang sangat tinggi, tak suka dengan orang, macam orang suka sangat dengan dia. Contoh. Ada manusia dia memang macam tu. Maka macam-macam lah. Maka kalau dia tak ubah, maka Allah biarkan dia. Biar. Jadi macam Fir'aun, istidraj. Satu keindahan yang kita nak, Allah bagi, tapi tanpa kasih dan sayang. Fir'aun ni kalau kita baca dalam sirah, baca dalam cerita dia, nyamuk pun tak mau pergi kat dia, lalat pun tak mau pergi, lipas pun tak mau, apa binatang pun tak mau pergi kat dia, penyakit pun tak mau pergi. Kenapa? Meluat. Bukan takut dengan Fir'aun, meluat. Kita alhamdulillah solat. Oh, gaut. Kan ya? Puasa lebih kurang cimanih nek juga. Puasa pun ke cimanih nek juga. Kenapa? Sebab penyakit itu adalah satu keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW ni, kita belajar bab penyakit ni tau. Ada satu hadis, Nabi ni dia penyakit paling dia suka sekali demam. Demam ni Nabi SAW kata dia, kalau dia demam, maka demam Nabi panah itu 2 kali ganda daripada kita. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa kelebihan demam ni? Bila Allah bagi panah di dunia, rupa-rupanya Allah dah bagi siap-siap panah di dunia, dan Allah tak bagi panah api neraka dekat akhirat. Tu beruntung. Jangan komplain, kan ya? Bila kita sakit, maka kita katalah inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan kata alhamdulillah, jangan kata gitu. Betul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Patut doalah pada Allah.
ya, adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kemudian ambillah ubat. Makanlah Eufamol ke, Panadol ke, apa sajalah, asal ubat untuk niat kita untuk kesembuhan itu. Itu jangan biarlah penyakit dalam ni, kalau kita biar dia akan menghancurkan hati-hati kita ini. Dan walahum azabun alim, orang yang Allah biarkan penyakit dalam tubuh badan dia ni, penyakit hati batin ini, maka walahum azabun alim, dekat akhirat siksa dia sangat-sangat pedih. Ya, siksa akhirat ni pedih ni tak boleh bayanglah. Ya, kenapa? Bima kanu yakdzibun, kerana disebabkan mereka itu berdusta. Apa maksud dusta? Mulut kata lain, tapi hati dia niat tak betul. Kat luar ni, oi, bukan main lah solat tahajud, bukan main 28 rakaat. Macam kan, 28 rakaat. Dia jadi imam solat tahajud ni satu masjid, teriak menangis lah, sok-sek kan. Rupa-rupanya masa dia jadi imam tu, AJK dah pesan bagi dia sedih sikit. Dia buat kerana manusia. Maka kita cukup takut dalam hal ni. Manusia berdusta, sangat-sangat dusta. Nampak muka kira okey lah, okey. Tapi kalau boleh belah dada dia tengok hati, yelek, pucik. Tak boleh, memang rosak binasa lah kita. Itu ayat pertama, surah Al-Baqarah ayat 10. Surah ayat yang kedua, surah Al-Mudaththir ayat 31. Ya, surah Al-Mudaththir. Allah Ta'ala kata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا إلى الآخر الآية. Supaya orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit dan orang-orang kafir itu mereka berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai perumpamaan. Maksudnya, orang ni ada yang tak suka dengan apa yang Allah nyatakan dalam Quran. Allah bagi perumpamaan dalam Quran, ada macam nyamuk, ada macam lalat. Kita orang yang tak suka dengan Quran, kita apalah cerita pasal nyamuk, ceritalah pasal kapal terbang. Contoh. Apalah cerita pasal parit, ya, untuk peperangan, ceritalah pasal hal lain yang besar sikit dan sebagainya. Maka manusia rasa tak seronok apabila Allah meletakkan mana datangnya ni. Hak kita dah selalu sebut ni, dil to pagal hai, dil divana hai, dil to pagal hai, dil divana hai. Tu faham ke tidak? Dil to pagal hai, hati boleh jadi gila. Ya, apabila manusia tak, hati ni dia akan rosak. Saya selalu ulang, hati adalah perkara yang paling penting. Sebab tu solat, perkara pertama sekali sebelum takbir, ada apa? Niat. Jawab pandai. Iya, sungguh ada niat. Apapun amalan dinilai daripada niatnya. Maka insya-Allah pandai tak adalah berapa pandai, no. Ni yang datang mengaji bukannya pandai pun. Datang, niat dia ikhlas, alhamdulillah. Buku semenjak mengaji tukar 3 dah buku. Bukannya faham, tulis. Jadilah. Kenapa? Hak mula nak datang, sampailah balik niatnya ikhlas. Cukup, kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. So, penyakit batin ada kat mana? Dalam hati. Dia tak duduk tempat lain, dia ada kat dalam hati. Hati ni dekat mana? Hati kita tak tahu. Kalau hati yang kita tunjuk dekat hati kita tu, kita panggil jantung hati, heart. Kita panggil jantung hati tu. Itu hati tu organ. Tapi hati sebenarnya kita adalah roh. Duduk tang mana? Tak tahu. Pergi cari duduk tang mana. Macam kubur, alam kubur. Kita tahulah kubur tu tak mana. Alam barzah? Tak tahu. Macam tu keadaannya. So roh kita nak cari tang mana? Roh tak tahu. Tak tahu dia duduk kat mana. Maka sebab tu duduk dia, yang dikatakan hati itu adalah roh kita, niat kita, perasaan kita dan sebagainya. Yang ni dia kena jaga supaya dia jadi baik. Kalau baik,
mudah nak sebut, yang kita kena jaga bukan jantung hati seketui itu, bukan. Hak tu pun kenalah jaga juga. Jangan isap rokok. Tu kan tak elok. Yang tu kena jaga juga. Tapi yang paling kena jaga adalah perasaan. Kalau kita tengok dalam cerita Hindustan, dil tu hati. Dil hati. Tapi dalam hati dia ada man. Tahu man? Bukan Osman. Man. Pernah tengok filem Manisha Koraila dan Amir Khan, filem Man? Ada kan, dia sebut khusyar और गम सहती है फिर भी ये चुप रहती है. Betul. Siapa nak sambung? Kita nak bagi tahu bila perasaan manusia dia bawa tak kena daripada mencari redha Allah Taala, maka manusia rosak. Ya, manusia rosak. Okey, baik. Ayat yang ketiga, surah Al-Ahzab ayat 32. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai isteri-isteri Nabi, ya nisa'an Nabi, wahai isteri-isteri Nabi, maka kamu sekalian tidaklah seperti wanita lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkara yang baik-baik. Allah pesan, wahai isteri Nabi, hampa ni kena jaga lebih daripada wanita lain. Jangan duk cakap benda yang bukan-bukan, nanti dia mai penyakit di dalam hati. Penyakit. Kalau kita cerita pasal penyakit, kita akan cerita penyakit hati. Allah khabarkan cerita atau Nabi kisah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni dia cemburu dengan Khadijah binti Khuwailid. Walaupun Aisyah ni lepas Khadijah 3 tahun meninggal, baru dia nikah dengan Nabi, tak ada kena mengena apa pun dengan dia. Tapi dia mai juga perasaan dia tu. Dia tanya, ya, dia tengok Rasulullah, bila Rasulullah cakap kebaikannya, sebut nama Khadijah, sebut nama Khadijah, sebut nama Khadijah. Beberapa kali dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Aisyah tanya, ya Rasulullah, awak duk sebut nama dia saja. Tapi Rasulullah tak cakap Kedah lah. Apa yang duk sebut nama dia saja, kan? Maka Rasulullah SAW buat apa? Dia sembelih kambing. Wahai Aisyah, tolong pergi bagi dekat semua kawan-kawan arwah Khadijah. Pergi bagi lagi kawan tu marah. Maka rupa-rupanya Nabi SAW kata, Khadijah ada padanya orang yang pertama beriman kepadaku dikala orang lain tak mau ikut aku. Wanita dan kan manusia yang pertama peluk Islam, ya, Khadijah. Dikala ketika itu Nabi terangkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Khadijah orang yang pertama beriman. Dikala orang benci kepada aku, Khadijah menghulurkan cinta dan kasih sayangnya kepada aku. Dikala orang tak mau tolong aku, Khadijah bagi keseluruhan perniagaan untuk aku jalankan agama Allah Ta'ala. Dikala orang lain lari daripada aku, Khadijah bagi 6 orang anak kepada aku. Start daripada yang tu, tak komplain dah Aisyah. Diam. Tu. Ada tak manusia jiwa macam ni? Ada. Memang ada. Bukan kata dekat dekat madu dia saja. Bini orang lain pun dia komplain. Bukan ada kena pasal dengan dia. Kan? Hang jaga laki hang sudahlah. Ni sibuk pasal orang lain. Pun ada juga masalah manusia. Sebab tu kita mai daripada mana ni? Mai daripada hati. Hati yang baik melihat semua orang baik daripada diri dia. Orang yang apabila dia rasa dia lebih baik pada orang, maka dialah manusia paling jahat sekali daripada orang lain. Simple. Baru dengar kuliah 2-3 hari lah, baru 2 muka surat. Bukan main lah selfie masuk dalam Facebook.
Jomlah ke majlis ilmu, jangan duduk melengkang saja dalam rumah. Tu kan, bukan dah kerja. Kita kalau boleh sembunyi, ibadah kita kena sembunyi. Kan ya, moga-mogalah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kebaikan. Jadi Allah pesan dan Allah didik isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada laporan kata 10, ada laporan kata 12. Nah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika dah selesai semua, maka Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim fankihu minan nisa masna wa thulatha wa ruba', sumpat sahaja bagi selepas kejadian itu dan sebagainya lah. Maka Allah bagi dengan satu-satu benda supaya tak mau ada fayatma alladhi fi qalbihi maradun, ada dalam hati nanti timbul perkara-perkara yang tak elok. Sebab tu mata kita ni, kalau kita boleh merenung diri kita di hadapan cermin, kita akan jumpa. Kita duk kata orang nu, tengok cermin, tengok nu. Lah, kita pun teruk rupanya. Kalau tak tengok. Sebab mata kita, dia punya biasan dia satu, pandang depan saja. Belakang kita tak nampak. Diri kita tak nampak. So, duk nampak orang saja. Sesekali pergi duduk tengok cermin. Kan baru nampak, belah ni kedut, belah tu pun. Hidung aku pun kembang rupanya. Duk komplain kat orang kata hidung kembang. Tu. Dia akan jumpa insya-Allah, ya. Baik. Dari dalil-dalil di atas dapatlah kita fahami bahawa sememangnya wujud penyakit batin, yakni penyakit hati yang perlu dirawat. Rawatan penyakit hati paling besar tu lah yang kita selalu ulang tu. Surah apa nama? Surah Al-Isra, surah 17 ayat 82 kan. Allah kata, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Telah kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat penawar dan penyembuh dan kasih sayang kepada orang yang beriman. Maksudnya bukan baca ayat tu. Baca ayat tu saja ke Ustaz? Bukan. Allah kata kami turunkan Al-Quran, maka kalau nak sembuh baca Quran daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kan? Bukan kata ambil ayat tu saja ke Ustaz? Ulang tak sembuh-sembuh. Memanglah kena faham. Allah cerita kami turunkan Quran. Jadi hang kena pakai Quran lah, baca Quran. Niat dalam hati, ya Allah, aku ni tak apa sihat. Luar pun tak apa sihat, dalam pun rasa macam tak apa sihat. Dengki pun boleh tahan juga. Duk ingat yang bukan-bukan, su'uzon. Laki balik awal pun komplain, laki balik lambat pun komplain. Kan ya? Jadi tak elok. Jadi baca Quran, bila setiap baca Quran, anggap dia sebagai penawar, sebagai obat, sebagai syifa dan penyembuh. So bacalah. Apa baca Quran ni Ustaz? Iya. Kau nak apa? Tangkal-tangkal tak ada tangkal. Dia nak tangkal. Ini jadi masalah kita. Saya lama dah tak merawat orang. Tapi bila diminta tolong balik daripada Kelantan, minggu lepas saya berada di Kelantan, Tanah Merah, Gua Musang, Kota Baru, banyak tempat jugalah. Esok, insya-Allah esok lusa di Simpang Renggam sampai hari Ahad. So bila balik ada orang minta tolong Ustaz, minta perempuan. Orang lelaki ni minta tolong sebab dia dengan jin dia tak takut, sebab dia lagi jin daripada jin orang lelaki ni. Jadi dia tak minta apa-apa. Orang perempuan, Ustaz saya ni gini, saya kata buat apa? Tak ada apa-apa Ustaz, semua badan tak sihat. Badan tak sihat pergi jumpa doktor lah. Tu je. Tak ada Ustaz, saya takut. Saya ada macam-macam ni. Ada orang bela. Ya Allah, dia benda-benda pelik. Tapi bacalah Quran juga. Bacalah Quran. Saya kata balik ni tolonglah baca Quran. Dia balik, Ustaz tak, bila kita dia WhatsApp, Ustaz saya semakin baiklah, tapi macam hari ni, macam selepas 3-4 hari, lepas tu dia WhatsApp balik, hari ni macam tak berapa sihat lah Ustaz. Saya tanya 3 hari balik baca Quran ke tidak? Tak ada. Kan? Semua harap ke Ustaz. Udahlah bagi RM2 aja. Contoh kan bukan nak minta RM2 tu, bukan, tapi kekuatan kita adalah Al-Quran. Jangan jauh daripada Al-Quranul Karim, ya. Okey, baik.
Jadi rawatan dia, kalaulah penyakit, kalau nak dirawat penyakit tu penyakit hati, maka baca Quran. Kalau penyakit tu penyakit zahir, baca Quran dan seterusnya cari obat. Kalau penyakit hati memang tak ada obat, melainkan baca Quran, zikrullah, duduk di rumah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Udah tenang, satu. Itu kalau penyakit hati. Ya? Kemudian kalau penyakit zahir, maka rawat dia baca Quran juga. Tapi selepas baca Quran, cari obat. Nabi pesan, cari pakar dan dukun yang terbaik. Guna wang ringgit. Ustaz, saya ni pergi klinik kerajaan Ustaz. Asal sebab klinik swasta ni mahal Ustaz. Duit simpan buat apa? Esok mati duit gelak kat kita gitu. Bila Allah bagi duit, guna. Kenapa kena guna? Sebab bila kita guna, kita dapat pahala dekat akhirat. Sebab menggunakan harta pada tempat yang betul. Malu kita di sekolah sekarang. Aduh, bila kita duduk dalam AJK, PIBG ke apa-apa ni, malu no. Kenapa? Mak bapak sanggup gaji. Tulis maklumat tu, bubuh gaji, ditukar buat apa ni, slip gaji palsu, cuma nak dapat yang RM100 tu je. Menipu kiri kanan kan. Allah Rabbi, dapatlah duit, dapat tak? Dapat juga 100, tapi dapat bahan bakar dalam api neraka jahanam. Menipu. Tu indahnya bila kita ada jumpa orang miskin, kita tanya, tak minta ke yang duit 100 tu anak-anak? Tak apalah Ustaz, mungkin ada orang lain lebih susah daripada saya. Lain bedanya. Kita naik BMW X6, gagah perkasa kan, tiba-tiba 100 tu pun nak. Kita yang nak pergi buat siasatan ni pun rasa malu nak tanya dengan dia tu. Haji boleh tahan 3 kali haji tersebut itu kan, dia nak tunjuk tu. Maka takutlah penyakit tu. Mana datang penyakit tu? Penyakit hati seperti hasad dengki. Orang lain dapat, aku pun rakyat Malaysia, bagi je. Dia gitu kan ya. Iri hati, hasad dengki, ini cukup buruk. Iri hati tak senang. Sebab tu kita orang Melayu lah tuan, nak kata Islam tak berani kata orang Melayu kan. Orang Melayu memang gitu, meniaga je. Ustaz, minta tolong Ustaz, tengokkan kedai saya. Asal ada orang kata dia lalu macam tutup aja. Dah memang kau tutup. Memang. Saya punya cerita senang aja. Tak payah duk ambil mangkuk isi air nang buti nang kui, tak payah susah hati. Dan tak ada Ustaz, saya buka. Memanglah kau buka, kau duduk dalam tu, customer kau tak panggil. Macam tutup, suram, lampu tak nak buka, meja kotor, kerusi kotor. Memang nampak macam tutup lah. Tak ada Ustaz, orang sebelah buat. Kan? Itu masalah iri hati. Orang sebelah laku Ustaz, tak tahu ke mana, apa dia buat pun tak tahu. Entah-entah dia masak pakai air ketum. Allah Rabbi, kan saya selalu kata orang jual nasi lemak, apabila orang tak beli nasi lemak awak kena check lah. Dulu awak buat nasi lemak, dia punya lemak dia tu, buka je plas kayu tu kan, 1 kilometer bau. Hui, harumnya ni Kak Mah punya nasi lemak ni. Sekarang buka letak hidung pun tak bau. Iya sungguh. Dulu sambal campur bawang, campur ikan bilis, sambal normal, sambal telur tu separuh telur. Sekarang tak pecah berapa telur tu, hancur terus. Jadi baik tak payah bagi terus, lagi boleh potong, dia potong. Apa kedekut pahit sungguh. Ya Allah. Lepas tu dah habis dah sambal ikan bilis, tak ada sambal dengan bawang saja. Sekarang bawang pun tak ada. Macam mana manusia nak dapat rezeki? Bukan kata halal saja, tayyiban wa barakat, dia kena bagi barakah. InsyaAllah kita akan dapat kebaikan. Tak apalah, pelan-pelan, InsyaAllah. Jangan ada perasaan hasad dengki, jangan ada perasaan iri hati. Yang paling besar perasaan yang tak baik adalah perasaan kau buruk pada orang lain. Ni ada je yang tak kena.
Tanya belum, siasat belum, mudah belum apa-apa. Orang beli kereta baru, kita kata apa? Alhamdulillah, syukur. Lama dia pakai Proton Saga tahun 1985. Proton Saga tu kan, bunyi gedong-gedang. Dia dapat pakai kereta baru, kita kata Alhamdulillah kan. Patut syukur. Tu rasuah lah tu. Kan? Hati-hati nah. Okey, baik. Seterusnya kita sambung muka surat 16. Al-Quran juga menjelaskan kewujudan penyakit zahir. Hak tadi batin. Yang kita kena rawat dengan zikrullah, dengan baca Quran, dengan minta ampun pada Allah. Yang ni penyakit zahir. Suratul Nur ayat 61 kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ya ilal akhir al-ayah. Tidak ada halangan bagi orang buta, a'ma, tidak pula bagi orang yang lemah, dan tidak pula bagi orang yang sakit. Maksudnya ada orang yang sakit dia tu bentuk dia apa? Buta. Tu sakitlah tu, lemah. Dia gagal untuk menguruskan hal diri dia, mungkin gitu dan begini. Tapi nampak orang buta lebih cerdik pada kita. Orang buta hafal Quran siang malam pagi petang, kita yang terang tak hafal sampai ketua. Contoh kan. Baik. Kemudian wala 'alal a'raj, ya, maksudnya orang yang lemah pun sakit juga, lemah, makan ubat kencing manis, lemah, kira menguap ya. Dan wala 'alal marid, dan juga orang yang sakit. Apa saja penyakitnya, apa saja penyakit. La ni lagi teruk, macam-macam penyakit. Isteri saya mula-mula diagnose breast cancer. Mula tu dia bengkak saja, tak ada apa-apa, bengkak, ada perbezaan antara kanan dengan kiri. Lepas tu dia tanya, saya kata, nampak pelik ni, pergi hospital, pergi check, rupa-rupanya breast cancer. Dah check sekali lagi, pergi kali kedua, boom, ada pula dekat spine, dekat T12, tulang belakang. Dia bergerak. Duduk tak duduk, tonten, bergerak pula. Dia pergi ke abdomen, pergi bahagian perut pula dan sebagainya. Saat lagi dia main jangkitan buah pinggang bengkak lah, itulah, inilah dan sebagainya lah. Maka penyakit ni dia datang berbeza-beza dan bermacam-macam kepelbagaian. Kita tak tahu nak buat apa, melainkan kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah duk kait lah ni ceramah macam-macam. Coronavirus datang daripada Illuminati dan Freemason. Ini cerita karuk-maruk yang tak tahu mana duk cerita itu, cerita ni. Hari tu siapa? Ada satu tempat dalam syurga ada kat Negeri Sembilan. Satu penceramah daripada Indonesia kata apa? Jelebu. Dia jelebu. Jelebu tu ada satu nama. Siapa nak pergi taman-taman syurga dalam syurga? Duk ada dekat dalam Quran katanya. Dan boleh pergi. Siapa nak pergi tengok dulu pergi jelebu. Dia kata gitu. Mengarut macam tu kan. Dia cerita ikut suka hati dia saja. Dak. Balik pada Quran, balik pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu nasib baik kalau orang percaya, semua orang pindah pergi jelebu. Tak ada dah Subang orang, tak ada apa, semua orang tak ada dah. Nak bagi tahu kita bahawa ada tak sakit? Ada. Sebab Allah kata wa 'alal maridin harajun, dan tidak pula bagi orang yang sakit. Sakitlah, maksud sakit zahir, lemah tubuh badan dia. Mari surah Al-Baqarah ayat 185 pula. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dalam musafir lalu dia berbuka, maksud wajiblah baginya itu berbuka, maksud nanti dia ganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari yang lain. Siapa yang sakit, contohnya bulan Ramadan dia sakit, maka dia kena buat apa? Dia boleh tidak berpuasa. Ada dua golongan yang disebut sini, barang siapa sakit ataupun musafir. Ada orang kat tangan, Ustaz, saya naik kapal terbang daripada Skypark Subang, naik Malindo, turun dekat Kota Baru. 51 minit turun rasa macam teringin lah nak makan kuih teh itik.
atau nak makan nasi qabu ke apakah gitu gini, hukumnya boleh ke tak boleh? Siapa jawab? Boleh ke tak boleh kalau dia tu bulan Ramadan? Bunyi berderet gitu. Jawapan dia boleh lah, sebab dia dalam musafir. Ustaz, dia naik kapal terbang ikut suka hati dia lah, dia naik kapal terbang ke apa ke. Hukum kata boleh. Dia bukan kira naik kapal terbang, naik unta, naik apa kapal selam dah. Hukum dia bila awak bermusafir lebih dari 2 marhalah, maka hukumnya dia dibenarkan berbuka. Habis. Kan? Itu cerita dia, sangat mudah. Ni kita duk kata takkanlah naik, takkan apa? Hukum kata macam tu. Cuma kita aja tak faham hukum, kan ya. Jadi sebab tu bulan Ramadan, bila kalau kita tiba-tiba jalan jauh, ya, berjalan jauh kita pertahan, kita tak mau berbuka, tak apalah, jangan duk kata ke orang. Awak tak mau berbuka tak apa, jalanlah, jalan tiba-tiba berhenti dekat tandas di RNR. Ada satu puak berhenti kat bawah pokok, bentang kain, pakat duk berkelah satu keluarga. Kita pun ambil gambar bulan Ramadan makan di khalayak ramai. Itu bodoh nama dia. Dia layak berbuka sebab dia musafir. Ustaz, makan di khalayak ramai biar pilah sebab dia boleh berbuka. Yang jadi salah, hang boleh puasa tapi tak puasa, makan pula di khalayak ramai. Yang tu salah lah. Tapi dia boleh berbuka. Ini ada orang tanya saya, ada seorang ahli agama makan dalam kapal terbang. Orang ni jumpa, dia kata, Ustaz, itu ahli agamawan terkenal Ustaz, bulan Ramadan. Biar pergi ada lah dia nak makan, dia musafir. Musafir boleh buka kan naik kapal terbang, dia tak ada kena-mengena. Dia dah sibuk ke naik kapal terbang ke, naik apa ke, dah. Asal musafir ke arah kebaikan lebih daripada 2 marhalah, maka boleh lah. Cuma kalau kita cek ayat Quran kata masa hang buka, agak-agak esok hang nak qada senang ke? Yang tu saja beza dia. Simple, sangat simple. Orang perempuan yang menyusukan anak, tak payahlah bersusah payahlah macam mana ni Ustaz. Kan? Saya kata macam mana apa kalau anak hang jenis minum susu ni berlambak-lambak. Sat minum, mak kehilangan segala-gala macam, lemah habis semua badan. Maka hukumnya tak payahlah puasa. Dak Ustaz, saya puasa Ustaz. Waktu sahur saya minum 2-3 tong. Apa gila sebenarnya macam tu? Kan, tak payahlah susah hati. Agama Islam ni agama yang sangat sempurna. Dia tidak pernah menzalimi hambanya. Agama yang kena kepada fitrah sifat hidup manusia. Simple, sangat-sangat simple. Okey, jadi Allah kata siapa yang sakit. Sakit tu apa Ustaz? Adakah orang yang boleh tinggal puasa ni sakit tu sakit kencing manis ke, darah tinggi ke? Dia tak tentu sakit. Asal sakit yang menjadikan badan dia lemah, maka dia boleh berbuka. Nama tak kisah. Dia tak kisah influenza A ke apa ke, tak kisah. Jadi melemahkan dia dan boleh memberi bahaya kepada hidup dia. Ini dia kata, Ustaz, dia tu kencing manis boleh buka ke? Tak payah duk peduli, kan? Tak payah peduli. Asal dia tu namanya uzur, sakit yang menyebabkan mungkin beban kepada diri dia itu. Baik, maka di sini dikatakan bahawa siapa yang tinggal puasa maka esok qada sajalah mengikut berapa hari. Okey, sila. Menyusu anak, perlukah dia ganti? Jawapan dia kena ganti. Memang dia kena gantilah. Malah ada sebahagian ulama kata dia kena tambah dengan 1 cupak beras sebagai fidyah. Ganti tu untuk dia, beras tu untuk baby dia. Dia macam tu. Atau sebahagian ulama kata ganti pun dah cukup okey dah, memadai dah. Ganti dia memang kena ganti. Dia kena ganti. Okey, saya bukan orang kata orang ni, saya adik ipar saya dulu ada, bukan bibik lah, Neng. Bibik tu tua sangat. Neng lah, Neng. Muda sangat-sangat muda. Saya ingat dia umur 21 macam tu.
apa nama, dia je duduk kerja orang gaji kat rumah, apa nama, rumah adik ipar saya. Kemudian setiap hari dia haid tu, dia haid 7 hari, katakan 7 atau 6 hari haid. Lepas dia suci saja, dia solat maghrib 7 kali. 7 kali dia qada. Kan, solat subuh 7 kali. Bila adik ipar saya perasan, mai tanya kita, dah abang ipar ustaz? Lepas tu tanyalah ustaz pula tu, kan. Akhir dia mai tanya, saya kata seperti ni pasal apa? Qada ni sepatut qada puasa saja. Dah dia kata, depa mengaji di kampung depa sana memang kena qada, jenuh. Dah agama tak kata macam tu. Ni sebab tu apabila manusia tak faham ilmu, dia akan jadi macam-macam masalah. Ni macam-macam masalah. Jadi kita kena faham ilmu. Baik. Jadi dalam Al-Baqarah ayat 185 ni bagi tahu bahawa kalau dia sakit, maksud ada tak penyakit? Adalah penyakit. Bila orang yang ada penyakit dan melemahkan diri dia untuk berpuasa, maka dia dibenarkan untuk cuti. Yang ketiga, Al-Baqarah ayat 196. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Dan jika ada di antaramu yang sakit atau gangguan di kepalanya lalu dia bercukur, yang ni ketika dia menunaikan umrah atau haji ni, maka wajiblah atasnya berfidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah ataupun berkorban. Sakit tu ada tak perkataan sakit? Ada kan perkataan sakit. Nak menunjukkan kalau kita sakit, maka kita boleh tarik diri daripada amalan apa-apa syariat tu boleh. Tapi solat memang tak boleh lah. Solat kena solat. Puasa tak apa. Haji tak payah. Coronavirus tak payah pi. Umrah lagi tak payah pi. Ni banyak tergantung ni. Tadi anak murid saya kat SSM kata, ustaz, patut kami pi 17 hari bulan Mac. Gantung. Surat tu bunyi apa? Sehingga diberitahu kelak. Kelak lah kau tunggu. Tu kan. Perasan ke tidak? Allah cuma beri peringatan pada kita, satu penyakit hampa apa pun tak boleh buat. Manusia jadi haru biru. Hang ada duit, hang tak boleh makan angin time ni. Hang simpanlah bertong-tong duit tu. Malah yang lebih teruk sekali, gagal untuk kita menunaikan ibadah akibat daripada perkara ni. Akibat daripada perkara ni, kita tak boleh nak buat apa. Lah ni mai pula jadi pula dekat Melawati Mall. Tempat hak saya duk pergi juga selalu. Tu kan ya. Jadi macam itulah keadaan ni. Jadi macam tu. Kami bila jadi dekat pantai hospital hari tu, isteri saya ada dekat dalam hospital. Jadi kejadian dekat pantai hospital dan hilang orang dalam tu senyap sunyi. Lalu jumpa nurse saya lalu. Orang lain tak mau pergi. Takutnya manusia. Takutnya. Kita tengok dan kita kena perhati, kita kena pandang dan kita nak macam-macam. Saya ulang balik hari tu kita bila jadi virus, kita kena pandang apa? Ini ujian. Mungkin balak juga daripada Allah Taala. Bila kita pandang kematian apa hari tu? Abang Boceh kan. Kita pandang, aku ni tak ada ilmu faraid ni. Tiba-tiba pula adik-beradik nak buat sibuk, nak ambil reta si mati, sedangkan si mati tu ada anak lelaki. Bila ada anak lelaki, adik-beradik tak ada harapan langsung. Tapi Allah memang tak ada harapan pun. Itu suruh. Jangan duk berangan. Adik kita mati atau abang kita mati, kak kita mati, kononnya dia ada anak seorang saja, harta mai kat adik-beradik. Tak ada, sebab dia ada anak lelaki hijab. Jangan duk berebut tak tentu hala, tak ada hak. Ya. Mai pula ada cerita pula, kita ni ada seorang, satu lelaki, satu perempuan, satu khunsa. Ada hak terbaru pi umrah jentayu. Jantan ayu. Jantan ayu, jentayu pi umrah pakai telekung. Kita belajar tak? Belajar lah. Lelaki menyerupai perempuan haram, perempuan menyerupai haram, tak boleh buat apa-apa. Tak boleh. Hang pilah buat apa pun memang tak boleh. Hang pilah operation di Thailand kah, itu kah, ini kah, memang tak boleh. Melainkan hang khunsa baru boleh buat pilihan mana satu yang lebih dekat dengan emosi dia tu, boleh, tak ada masalah. Hal lain tak boleh. Mai pula ada perkahwinan keluarga artis, adik ipar dengan abang ipar berlega pipi, cuk cak bercium.
Ni pun ada dalam kelompok kita hak mengaji ni. Allah tak ada apa-apa ustaz, oi sepupu saja. La ilaha illallah. Orang tua-tua kata tak ada apa ustaz, bukan nak rasa apa. Sepupu boleh menikah tak? Jawab pandai. Betul. Sungguh Allah, kita kena pandang dan kita mengaji. Kita belajar mau'izah, ambil pengajaran daripada tu. Kena faham. Tambah-tambah orang perempuan, awak ada kelayakan tambahan sebenarnya. Selepas bercerai hidup atau bercerai mati, kelayakan tambahan dia, awak boleh pergi tuntut di mahkamah harta sepencarian walaupun awak tak pernah cari. Tuntut harta sepencarian selama hidup bersama dia. Kalau orang kata, akak mana pernah cari? Cari. Pinggan basuh, saya yang basuh. Kalau tidak, dia nak makan apa? Saya duduk masak, saya duduk ini, basuh baju apa semua ni. Saya lah yang mengusahakan kehidupan dia. Dapat tak? Dapat. Berhak. Cuma orang perempuan ni baik dia terlebih. Baik. Jadi belum apa-apa lagi. Jadi Janet Jackson bawa beg lari keluar zong. Jangan keluar daripada rumah. Kalau tidak, takkan menang di mahkamah kalau jadi apa-apa. Sebab awak duduk kat sana, kalau jadi apa-apa pun, hak 3 kali suci masih ada. Kalau meninggal lagi 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ada masa lagi untuk buat macam-macam tindakan di mahkamah. Kena pandai. Bukan saya kata orang perempuan ni perlu pandai untuk pusing, tu bukan. Tapi mengambil hak. Hak supaya anak-anak terjaga, kehidupan terjaga dan sebagainya sebelum dapat menikah lain. Tu kan. Habis-habis yang tu pula orang lain tak masuk Minang, tak ada can. Tu kan. Sungguh kalau orang berkenan tak apalah. Okey, nak bagi tahu supaya kita jaga apa kita panggil, bila kita sakit kan, bila kita, apa sahaja ada agama yang boleh kita kembali untuk dapatkan pengajaran daripadanya. Surah An-Nisa ayat 43, kita cerita pasal dalil Al-Quran ni, cerita pasal sakit. Wa in kuntum marda aw ala safar aw jaa ahadun minkum minal gha'it aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang daripada tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, yakni suci. Maksudnya kalau kita sakit tak boleh wudu, kita sakit tak boleh mandi junub, maka tayamum. Mengaji bab tayamum kadang-kadang sampai tua tak reti. Tayamum tak payah pakai bedak kati kura. Tu bedak zaman kita kecil-kecil dulu. Tak payahlah bubuh bedak dalam apa nama? Dalam talam bubuh udah macam opera tu. Bukan. Tayamum ni debu yang suci. Tak nampak pun di tangan. Kalau nampak tu tanah lah tu. Ambil tanah kuning jadi bedak pula kuning tanah tu. Debu. Debunya bukan habuk. Jangan pi dekat sofa ketuk boom naik. Itu habuk, tak boleh. Debu. Sentuh dia dekat mana-mana bangunan. Sapu muka. Lepas tu sentuh tempat lain, sapu tangan kanan, sapu tangan kiri. Selesailah. Tu saja ustaz. Habis takkan nak kumuk. Tu kan. Kumuk. Itu saja. Niat dia macam mana? Niat tak ada macam mana. Niat semua dalam hati saja. Kan, tak payah duk sebut usolli ke nawaitu ni ya. Tak payah duk susah hati ya. Tu nak bagi tahu. Sebab tu Allah Taala pesan kalau kita sakit, maka bolehlah. Sama juga orang yang berjunub. Orang yang junub ya, saya mengajar orang perempuan pun saya akan cakap bagi clear, saya tak suka simpan-simpan. Sebab orang takut orang perempuan balik, ustaz cakap apa tadi? Tak apa faham dia tak boleh tapi dalam cerita tu. Contoh, kita berjima dengan pasangan kita, bangkit-bangkit pagi, ayam tak ada. Syabas dia tak apa syabas. Ayam tak ada, kan? Apa pun tak ada ayam. Tengok tangki kering, tak tahu bocor tang mana, dalam bekas takungan pun tak ada, apa pun tak ada. Nak buat macam mana ni? Bangkit pagi. Kita orang Melayu senang saja. Kita punya jawapan, tak apa, tunggu ayam mai mandi qada. Otak kita qada saja dah.
Kita boleh ganti junub itu dengan bertayamum. Solatlah seperti biasa. Nanti bila syabas dah, dia hantar balik ayah, masa tu mandi balik sajalah. Itu ustaz nak tanya apa nama ni. Ni ada orang tanya saya, lah ramai juga orang bodoh ni. Awak macam tu. Dah. Ada beza tak ustaz? Maksudnya tayamum wudu dengan tayamum mandi junub. Hak mandi junub tu kena bubuh tak pasir, golek satu badan. Bukan dah kerja. Kan? Tu sebab itulah ambil macam biasa tu sudahlah. Hak lain tak ada masalah apa-apa. Hang tak payah duk bubuh atas kepala, jenuh satgi nak shampoo. Kan? Tak payah duk susah hati. Buat dua tu saja, wajah dan juga dua tangan. Dah, habis, selesai. Solat macam biasa. Okey. Nak bila dah sentuh ni kena bagi tahu kau sebab ramai orang tak faham. Ya? Okey, baik. Sila. Okey. Okey. Bersit. Okey, jawab dia adalah yang pertama, kita memang tak boleh bawa kecairan masuk ke dalam flight. Bila kita bawa macam ni, kalau depa kata hang buang dulu air, hang bawa botol naik kosong boleh. Kan? Kita apa-apa saja dia akan tinggal dekat luggage punya area kan. So apa kita naik kosong. Melainkan kita minta air dengan nurse. Dengan nurse pula. Dengan stewardess sebab duk pergi hospital lah. Tu kan ya, dengan stewardess. Yang tu jawabannya ayam ada. Tambah bila kita naik A380, dia ada 2 tingkat, tandas dia ada hujung tengah lagi ada kan, banyak. Maka boleh ke tidak untuk kita bertayamum pada ketika itu? Sebahagian pandangan mengatakan boleh. Boleh. Kenapa? Kalau semua orang pi ke tandas sengit ke terbang. Semua pi ambil wuduk sengit ke terbang duk macam tu. Maka sebahagian ulama kata boleh. Tapi siapa yang mampu untuk pergi ke tandas berwuduk, maka itu lebih istimewa. Itu lebih utama lah. Solat kena solat. Ya. Kemudian bila pergi ambil wuduk balik dan solatlah cara duduk di tempat kita, tempat seat kita tu. Okey? Baik. Ada siapa lagi nak tanya? Sat ya waktu dia ni ya. Okey, baik, kita ambil di penghujungnya. Dari kenyataan di atas menunjukkan bahawa sememangnya wujud juga penyakit zahir, yakni ke atas manusia, ada penyakit batin, ada juga penyakit zahir. Ya, baik. Cuma jangan duk percaya ni jin, tu jin, ni jin, tu jin. Tak ada. Tambah orang perempuan hampa jangan nak risau sangat dengan jin lah. Laki hampa lagi jin daripada jin. Saya sajalah saya pergi ceramah hari tu dia kata, ustaz, jin ni jin. Tak payah duk risau dengan jin. Jin pun tak berkenan dengan kita. Habis seluar jin kita pakai, depa bukan ada seluar. Nah, sebagai orang yang beriman, kita disuruh supaya berusaha untuk merawati setiap penyakit. Tu penting lah. Bukan takat kita kena penyakit kan, ambil buah kurma ya telan. Betul. Janganlah jadi bodoh sangat. Nabi kata siapa makan buah kurma ajwa 7 biji satu hari, dia selamat daripada penyakit besar. Betul. Tapi hang makan sebelum kena penyakit. Ni hang dah ada kencing manis, gaut, darah tinggi, sakit jantung, baru nak buah kurma, lagi teruklah darah tinggi, kencing manis tu. Nak kena faham. Jadi kurma lah ni siapa nak kena makan? Anak cucu kita yang belum sakit. Bukan kita yang pagi-pagi cucuk 16, cucuk 17, cucuk 16. Bukan hak kita ni. Kurma hak kita lah ni. Bertakat makan macam tu sikit-sikit buka puasa saja. Tu kena faham. Malah lah ni pula peniaga, semua penyamun-penyangak semua. Buah kurma tu dia direndam dengan air gula madu tu. Oh, kita kata manis. Makan 3 biji naik 30 kencing manis. Betul yang ni. Maka kita kena faham, untuk rawatan harus secara klinikal, herba semula jadi. Tu kita pergi cari yang tu lah. Moga-moga dapat kebaikan.
Baik, dan mencari kesembuhan dengan menepati hukum Allah dan Rasul. Tu penting. Tak boleh buat ikut suka hati. Oh, pentang-mentang tu. Ustaz, saya pergi nu belah sana. Ada sik dengan jeniang. Nu belah Kedah. Ada orang tu dia punya ustaz, nalar ke power ustaz. 17 tahun. Dia stroke, pipi tepuk, pam 17 kali tepuk, merawat 17 tahun punya, buang apa nama, tongkat, lari keluar gitu. Saya kata saya tak tahulah, saya tak pernah jumpa. Kalau hampa cerita pun saya tak pernah jumpa. Kalaupun jadi, maka dia tumpangkan jin masuk dalam badan tu. Ini kita belajar perubatan Islam, kita jumpalah macam-macam perangai orang yang macam ni. Dia tumpang pisat, lepas tu jatuh sakit balik pi kat dia lagi, kena 2,000 lagi. Tu aja. Kan ya? Maka ingatlah, awak kencing manis 5 tahun. Dia tak boleh tiba-tiba minum pamoga satu hari tu, tiba-tiba nak jadi baik. Tak gitu. Dia akan, ubat klinikal ni dia akan ambil masa satu. Dan dia lihat atas usaha kita juga. Hang makan ubat, tarik tu dia campur dengan Neslo ais, tambah manis, tambah Milo, tambah ais, segala macam tambah. Memang tak boleh nak buat apalah. Racun, penawar, apa yang jalan dulu? Racun lah. Racun, penawar dia kena buat uji kaji, test masuk tak cukup, ya, dos tak cukup, cari dos punya pasal mati terus kita. Ya, maka dua perkara ini mengatakan bahawa jelas ada penyakit zahir, ada penyakit batin, yang ni kita kena percaya. Dan seterusnya kita disuruh berusaha untuk merawat penyakit. Jangan duk biar ustaz baca Yasin. Dah, bukan. Masa hidup tak baca Yasin, masa sihat tak baca Yasin, time-time sakit baru Yasin. Rasa macam nak luku kepala. Dah, bukan macam tu. Jadikan Al-Quran keakraban, teman akrab kita, insya-Allah. Saya selalu katakan, contoh ni Ustaz, ubat tak ada, tak apa, baca, ambil ayat ni macam mana Nabi ajar, ambil ayat macam ni, baca ayat surah apa? Fatihah aja, tak payah baca Yasin. Kan ni nak baca Yasin aja. Surah Al-Fatihah aja Nabi ajar. Kenapa? Sebab dia tengok muka kita pun dia tahu kita memang jadi tak kuat punya. Kalau suruh baca Yasin mesti upah orang. Jadi baca Al-Fatihah, tarik nafas, tiup panjang gitu. Lepas tu minum dengan niat lah untuk beri kesembuhan. Lepas kita minum, kemudian tuang sikit kat tapak tangan, sapulah. Oh, lenguh bahagian sini, sapu. Tu cara dia, minum dan sapu. Kemudian start kereta, pergi klinik. Kalau awak duk sambung minum, sambung sapu, sambung minum, sambung sejuk, kembung perut macam tu ya. Tak dapat. Tak boleh pun. Tak boleh buang satu jenis yang dalam kita ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita ni pegang pada perkataan ulama contemporary, duit di doa. Bila jadi apa-apa, doa. Yang kedua, usaha, tak pernah berhenti usaha. Yang ketiga, istiqamah, doa berpanjangan, usaha berterusan. Dan yang terakhir, tawakkaltu 'ala Allah, tawakal. Dah serah pada Allah Taala. Doa cantik dah. Ulang siang malam pagi pulang doa. Mai, usaha dah, usaha Ustaz. Pi jumpa doktor ni, pi jumpa pakar ni, pi jumpa orang, semua saya usaha Ustaz. Berterusan tak? Dua-dua berterusan. Insya-Allah berterusan, istiqamah, tawakal, serah pada Allah Taala. Kalaulah Allah bagi kesembuhan, itu tanda Allah nak uji kita. Apa ujian kita? Nak tengok hang guna kesembuhan ni untuk ingat pada Allah ke, atau hang ingat pada Allah masa hang sakit saja? Katakanlah Allah tak bagi kesembuhan, bermaksud Allah nak bagi keampunan sampai kita menuju saat mati. Allah nak ampun dosa kita. Sebab apa? Sebab kita jenis tak minta ampun punya kaki. Duk rasa macam dosa tak banyak. So Allah bagi keampunan. Macam kita bagi hutang ke orang tak mau bayar. Kenapa? Kenapa? Sebab kita memang jenis al-bakhilun wal kedukutun.
Kalau saja-saja nak sedekah tak ada. Orang hutang baru kita bagi. Dan orang pula tu tak dapat bayar, maka hutang kita tu Allah simpanlah di syurga untuk bagi pihak kita. Itu saja. Bila kita husnuzan, prasangka baik, maka kita akan dapat kebenaran di dalam kita beragama.